Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Selamat hari Easter, selamat hari kebangkitan Tuhan. Kita bersukacita kerana pada hari ini Tuhan telah pun bangkit daripada kematian dan menakluki kematian. Ya, mari kita menyanyikan lagu Dia Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia bangkit dari mati, Dia Tuhan. Semua lutut bertelur, semua lidah mengaku, Yesus itu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa, Engkaulah Tuhan yang satu-satunya. Engkaulah Tuhan yang betul-betul. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup. Kami bersyukur kerana Yesuslah cahaya yang datang ke gelap ini Bapa. Yesuslah yang bangkit daripada kematian dan memberi hidup kepada setiap umat manusia di Bapa. Kami bersyukur Bapa, oleh kerana Yesus kami hidup dengan penuh bererti, penuh berkelimpahan. Oleh kerana Yesus kami tidak lagi takut. Oleh kerana Yesus kami mempunyai pengharapan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur pada awal pagi hari Easter ini Bapa, kami sekali lagi bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih kerana Engkau telah pun menciptakan sejarah di seluruh dunia, sejarah dalam hidup saya Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan masa saat teduh ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kami menemui Tuhan yang bangkit ini Bapa, supaya hidup kami dikuatkan, raga kami, semangat kami dikuatkan juga Bapa. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenung daripada Mazmur 37 ayat 18 hingga 15. Jangan marah atau panas hati. Hari itu hanya mendatangkan kecelakaan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi negeri ini. Tetapi orang yang jahat akan diusir. Orang yang jahat akan lenyap dengan segera. Walaupun dicari, mereka tidak akan dijumpai. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan menikmati kemakmuran yang berlimpah-limpah. Orang jahat berkomplot menentang orang baik dan memandang mereka dengan benci. Tetapi Tuhan mentertawakan orang jahat kerana Dia tahu kesudahan mereka sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan melengkungkan busul untuk membunuh orang yang miskin dan susah, untuk membantai orang yang baik. Tetapi mereka akan ditikam oleh pedang mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Saudara dan saudari, ayat 8 mengatakan bahawa jangan marah atau panas hati. Ataupun dalam bahasa Indonesia, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Saudara dan saudari, ini mengingatkan kita bahawa berhadapan dengan orang jahat, ya, memang secara automatik kan, natural selalunya berhadapan dengan orang jahat, kita akan marah, kita akan panas hati. Tapi saudara dan saudari, adakah kita fikirkan kenapa kita perlu marah? Kenapa kita akan marah berhadapan dengan orang yang jahat? Saudara dan saudari, bila saya renungkan kenapa kita marah, dan saya boleh membuat kesimpulan bahawa kita marah kerana kita mahu jadi hakim, saudara dan saudari. Sebenarnya kita yang mahu jadi hakim, kita mahu balas dendam mereka, kita mahu menghukum mereka, kita mahu buat mereka dicelakakan. Itulah sebabnya kita marah, kita geram, kita panas hati. Saudara dan saudari, marah dan panas hati sebenarnya hanya akan memburukkan diri sendiri. Hanya akan mencederakan diri sendiri, saudara dan saudari. Tidak berbaloi, saudara dan saudari. Kalau kita bayangkan, orang lain yang buat jahat, orang lain yang sepatutnya tidak aman, orang lain yang sepatutnya berhadapan dengan penghakiman Tuhan, buat apa kita yang marah? Betul tak? Kita marah, kita pula yang sakit hati, kita pula yang dilukai. Sedangkan orang itu masih berfoya-foya, orang itu masih berjudi-judi, orang itu masih berdosa, orang itu masih bermuslihat jahat. Saudara-saudari, kita sebenarnya tidak perlu dipengaruh
ataupun terpengaruh oleh perbuatan orang lain, ya. Kita jangan jadi hakim, saudara dan saudari. Selalunya kita ini rasa mahu mengubah seseorang. Itulah kita marah kerana asyik-asyik kita mau ubah dia, asyik-asyik dia mengulangi dosa yang sama, mengulangi kesilapan yang sama. Betul tak? Itulah kerana kita mahu ubah dia. Tapi saudara dan saudari, dari awal kita sudah salah. Kerana kita tidak mungkin dan kita tidak mampu mengubah seseorang. Siapa yang boleh mengubah seseorang? Hanya Tuhan yang bangkit itu boleh mengubah seseorang. Amin. Kita ini akan mati. Kita tidak mampu mengubah orang lain. Hanya Tuhan yang mati dan bangkit dari kematian, yang menakluki segala kuasa itu, dia mampu mengubah kawan kamu. Dia mampu mengubah isteri kamu, mengubah suami kamu, mengubah anak kamu, mengubah pastor kamu, mengubah ahli keluarga kamu, saudara dan saudari. Nah, inilah mengingatkan kita bahawa jangan kita panas baran, jangan kita marah bila berhadapan dengan mereka, saudara dan saudari. Kerana itu hanya akan mendatangkan kecelakaan untuk diri sendiri. Ayat 10 dan 11 mengingatkan kita, orang yang jahat akan lenyap dengan segera. Walaupun dicari, mereka tidak akan dijumpai. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan menikmati kemakmuran yang berkelimpahan. Saudara dan saudari, ini mengingatkan kita bahawa apabila kita diancam oleh orang lain, kita sebenarnya mungkin mengalami sikit kerugian. Kerugian dari segi apa? Dari segi air muka. Mungkin kita hilang air muka. Mungkin kita kerugian duit. Mungkin kita kerugian dari segi nama baik kita yang dicemarkan. Ada kerugian. Tapi itu kerugian minit aja. Sikit saja, saudara-saudari. Tetapi kita akan mewarisi satu negeri. Satu negeri yang penuh makmur dan berkelimpahan, saudara-saudari. Jadi sebenarnya kita telah pun mengalami perjanjian, segala perjanjian Tuhan. Kita dapat semua yang terbaik itu. Jadi berhadapan dengan perjanjian Tuhan yang begitu baik, kerajaan Tuhan yang begitu baik, begitu mewah, begitu makmur, begitu berkelimpahan. Ayah, rugi mit-mit aja air muka, tidak apa. Rugi mit-mit aja duit itu, tidak apa, saudara dan saudari. Kerana kita telah pun mendapat sesuatu yang paling baik, saudara dan saudari. Kalau kita tahu kita akan mendapat segala kemakmuran dan kelimpahan itu, saudara dan saudari, segala kerugian di duniawi ini akan menjadi kacang saja. Akan menjadi tidak penting lagi, saudara dan saudari. Dan bila kita merenungkan, teruskan dari ayat 12 hingga 15. Ayat 12 kata, orang jahat berkomplot menentang orang baik dan memandang mereka dengan benci. Tetapi Tuhan mentertawakan orang jahat kerana dia tahu kesudahan mereka sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan melengkungkan busul untuk membunuh orang yang miskin dan susah, untuk membantai orang yang baik. Tetapi mereka yang ditikam oleh pedang mereka sendiri dan busul mereka akan dipatahkan. Saudara dan saudari, di sini bila kita lihat setiap ayat, bila orang jahat buat macam ini, Tuhan buat macam ni. Bila orang jahat buat macam ni, Tuhan menentang, Tuhan tertawakan dia macam ni. Saudara dan saudari, di sini ingatkan kita bahawa walaupun nampaknya musuh itu, orang jahat itu menentang kita, menyerang kita, tapi saudara dan saudari, bila kita renung dengan mendalamnya, mereka sebenarnya bukan menentang kita, saudara dan saudari. Sebenarnya mereka menentang Tuhan yang kita percayai. Amin. Saudara dan saudari. Jadi bila mereka menentang, bila mereka buat jahat, tidak perlu kita panas hati, tidak perlu kita geram. Siapa yang patut geram? Tuhan yang patut geram, saudara dan saudari. Tuhan yang patut marah sebenarnya, kerana mereka ini sedang melawan Tuhan yang kita percayai, saudara dan saudari. Tetapi saudara dan saudari, bila orang jahat berkomplot, bila orang jahat membenci, bila orang jahat merancang, bermustihat, saudara dan saudari, walaupun nampaknya mereka sangat hebat, nampaknya mereka seolah-olah akan menang, tapi saudara dan saudari, ayat 13 kata, Tuhan mentertawakan mereka. Ayah, betapa lihai pun, betapa hebat pun, bila berhadapan dengan Tuhan yang penuh berkuasa, yang bangkit dari mati itu, Tuhan tertawakan mereka. Kerana Tuhan tahu muslihat mereka akan dimusnahkan, muslihat mereka akan digagalkan, saudara dan saudari. Dan bahkan Tuhan tahu kesudahan mereka tidak lama lagi, saudara dan saudari. Ayat 14 mengingatkan kita bahawa
Orang jahat nampaknya hampir menang sudah. Ya, pedangnya sudah keluar, sudah dihunuskan, dan juga busur itu sudah anak panah itu, busur itu sudah dipasang dan hampir keluar sudah, saudara-saudari. Tetapi bila Allah bertindak, segala muslihat mereka bukan saja digagalkan, bahkan mereka sendiri turut akan dimatikan oleh kerana muslihat yang dirancangkan oleh diri sendiri. Nah, saudara-saudari, secara kesimpulannya, bila kita baca ayat 12 hingga 15, kita boleh mendapati bahawa manusia memang tidak dapat, tidak boleh dan tidak mampu melawan Tuhan. Amin. Tidak mampu melawan Tuhan, tidak mampu melawan orang yang dikasihi oleh Tuhan ini, saudara-saudari. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur kerana kita sepakat ataupun satu barisan dengan Tuhan yang menang ini. Saudara-saudari, Tuhan yang menang ini tidak akan ditewaskan, tidak akan digulingkan, tidak akan ditumbangkan, saudara-saudari. Dia menang sampai selama-lamanya. Bila Tuhan Yesus dimatikan di atas kayu salib, saudara-saudari, iblis berasa sangat gembira. Wow, hari Jumat itu dia gembira. Wah, dia gembira, dia berteriak, dia bersorak kerana dia ingat dia sudah menang, kerana Tuhan Yesus sudah berjaya dimatikan di atas kayu salib. Itulah dia. Dia gembira dan bersorak-sorai. Tapi saudara-saudari, sorak-sorai itu tidak lama, saudara-saudari. Tidak sampai 3 hari, saudara-saudari. Pada hari ketiga, bila Tuhan Yesus dibangkitkan daripada kematian, wow, orang yang paling sedih, paling sakit hati, paling kecewa, paling putus asa adalah si iblis itu. Dia mungkin berteriak, saudara-saudari, dia menangis kerana segala rancangan muslihat yang telah pun dirancangkan beribu-ribu tahun itu, dan seolah-olah sudah menang. Dia seolah-olah sudah terbang, sudah dapat piala, sudah menang. Tapi baru 3 hari dia dipijak di atas lantai, saudara-saudari. Bila Tuhan Yesus bangkit, segala kuasa dimusnahkan. Saudara-saudari, inilah mengingatkan kita bahawa orang jahat tidak akan kekal lama. Orang jahat tidak akan menang lama. Akhirnya Tuhan itu yang akhirnya akan menang, akan mendapat kemenangan yang agung, kemenangan yang muktamad. Dan kita ini bersyukur, betul-betul bersyukur, saudara-saudari. Bila saya imbas kembali, kita bersyukur kerana kita boleh satu barisan dengan Tuhan yang menang ini, yang bangkit ini, yang tidak mungkin, tidak akan ditakluki oleh siapa-siapa pun. Jadi saudara-saudari, kita ini sudah menang. Buat apa kita mau marah? Buat apa kita panas hati? Saudara-saudari, kita winner bahkan. Biasanya loser itu yang marah, loser itu yang panas hati, loser itu yang tidak puas hati. Kita ini winner, kita pemenang. Kita ini raja bersama dengan raja untuk segala raja itu. Buat apa kita sakit hati? Buat apa kita panas hati? Buat apa kita marah? Betulkah? Jadi saudara-saudari, hari ini buanglah marah itu dan tinggalkanlah panas hati itu. Saudara-saudari, hari ini kita belajar bersama-sama, kita bersukacita merayakan dengan Tuhan yang bangkit, dan kita menjadi raja bersama dengan Tuhan yang bangkit ini. Kita serahkan segala musuh kita kepada Dia, dan kita yakin kita tetap akan mengalami perjanjian Allah. Kita akan mewarisi negeri ataupun kerajaan syurgawi. Saudara-saudari, kita hidup dengan penuh bersukacita. Tak perlu marah, tak perlu panas hati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur. Engkaulah Tuhan yang telah pun bangkit dari kematian, menakluki segala kuasa yang jahat. Bapa, kami tahu kami ini adalah dikasihi-Mu dan dilindungi oleh-Mu, dan kami yakin Engkau selalu menitik beratkan kami, memerhatikan kami Bapa. Dan biarpun kami dikepung oleh orang jahat, kami serahkan mereka semua kepada Tuhan, kerana mereka bukan menentang kami, mereka sedang menentang Tuhan. Kami yakin Tuhan ada cara yang tersendiri untuk menewaskan mereka. Biarkanlah kami tetap bersukacita di dalam-Mu dan meraihkan kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu melalui hari Easter ini Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kerana mengabuli doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, jangan lupa untuk mengikuti kebaktian kebangkitan hari ini pukul 11 pagi melalui Facebook Muslim Methodist Church. Terima kasih. Tuhan berkati.